Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Waalaikumsalam, cikgu. Kabar baik. Alhamdulillah. Baiklah, saya Cikgu Nurul Sakira binti Abu Hassan dengan nombor matrik P129111 merupakan pelajar di PLA UKM semester 2 akan mengajar kamu pada hari ini selama 15 minit waktu pengajaran. Pengajaran ini akan dirakam. Cikgu mohon agar kamu semua mengaktifkan video serta menekan butang senyap untuk suara semasa cikgu sedang menerangkan. Apabila cikgu bertanyakan soalan, kamu hendaklah mengaktifkan suara sebelum menjawab. Boleh murid-murid? Boleh, cikgu. Baik. Sebelum memulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah sel sebagai unit asas kehidupan. Ia merupakan salah satu topik di bawah tema penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah sel, struktur, fungsi dan organisasi. Standard pembelajaran kita pula ialah menerangkan bagaimana benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup, pembahagian sel terbentuk dan pembentukan sel kanser berlaku. Di akhir pembelajaran ini, cikgu harap kamu semua dapat mencirikan 4 fungsi sel kepada benda hidup dengan betul, melengkapi bagaimana pembahagian sel terbentuk dengan betul, menentukan bagaimana pembentukan sel kanser terjadi dengan betul. Jom kita belajar sama-sama. Dalam paparan slide ini, Rajah menunjukkan sebuah rumah. Apakah unit asas bagi sebuah rumah? Cikgu mahu Luqman dan Maisha masing-masing memberikan jawapan kamu. Ya Luqman? Sebuah rumah dibina daripada banyak simen, cikgu. Baik. Maisha? Sebuah rumah perlu mempunyai pintu dan tiang, cikgu. Baiklah, terima kasih atas jawapan kamu berdua. Benar, sebuah rumah perlu mempunyai simen, pintu dan tiang seperti yang kamu sebutkan tadi. Tetapi, unit asas sebenar untuk kita menghasilkan sebuah rumah ialah batu bata. Jika kamu lihat di dalam gambar ini, batu bata memenuhi keseluruhan sekeliling rumah. Jadi, setiap benda mempunyai unit asas tersendiri. Apa pula unit asas bagi manusia? Baiklah, sel merupakan unit asas bagi benda hidup seperti manusia, tumbuhan dan haiwan. 4 fungsi sel kepada benda hidup ialah ia terlibat dalam perkumuhan, respirasi, pertumbuhan dan pembiakan. Sel ini diibaratkan sebagai sebuah kilang mikroskopik yang mempunyai beribu tindak balas kimia di dalamnya. Pada tahun 1965, saintis yang bernama Robert Hooke telah menjalankan sebuah uji kaji dengan menggunakan mikroskop ringkas untuk melihat apakah yang berada di dalam sebuah gabus. Beliau mendapati di dalam sebuah gabus mempunyai banyak struktur kecil. Lalu beliau menamakan ia sebagai sel. Sel akan menjalani proses pembahagian sel untuk membentuk sel baharu bagi menggantikan sel lama yang telah rosak. Satu sel tunggal akan menjadi 2 sel berasingan dan seterusnya. Cikgu akan memainkan video. Video ini akan menunjukkan pembahagian sel sedang berlaku. Pembahagian sel sedang berlaku dalam video ini. Baik murid-murid, setakat sekarang kamu ada apa-apa soalan tak nak tanya kepada cikgu? Iya dah, cikgu.
Apa cara cikgu? Baiklah, jika begitu, seterusnya cikgu akan melanjutkan pengajaran kita dengan pembentukan sel kanser. Bagaimana kanser terjadi? Kanser terbentuk apabila sel normal membahagi secara berterusan tanpa kawalan menyebabkan sel kanser menjadi tumor, seterusnya merebak menjadi kanser. Sebelum tu, cikgu nak tunjukkan kepada kamu video pembentukan sel kanser. Mari sama-sama kita lihat. Di sinilah pembahagian sel berlaku tanpa kawalan yang menyebabkan sel kanser terjadi. Jika kamu lihat di sini, ia berlaku secara berterusan. Baik, kita akan melihat pula kepada punca yang menyebabkan kanser. 4 punca yang menyebabkan kanser terjadi. Yang pertama ialah mutasi genetik, yang kedua faktor persekitaran, yang ketiga gaya hidup, yang keempat jangkitan beberapa virus mikroorganisma tertentu. Jom kita lihat pula apakah simptom lazim kanser. Simptom ini maksudnya perkara yang biasa dialami oleh kebanyakan orang yang mengidap kanser. Yang pertama, mereka akan mengalami perubahan dalam pola pembuangan air besar. Yang kedua, luka yang tidak sembuh. Ketiga, pendarahan yang luar biasa. Yang keempat, ketulan pada bahagian payudara. Yang kelima, masalah pencernaan atau suka menelan. Yang keenam, perubahan ketara pada kawasan kulit ataupun tahi lalat. Yang ketujuh, batuk yang berterusan hingga suara menjadi garau. Adakah kamu masih fokus dalam kelas cikgu? Ya, cikgu. Baik, terima kasih murid-murid atas respon kamu. Jom kita ke slot kuis pula. Untuk slot kuis ini, kamu perlu mengimbas QR code seperti dalam paparan ini atau gunakan pautan seperti link yang terpapar. Selepas itu, kamu perlu menjawab soalan yang cikgu sediakan dalam masa 2 minit. Dan kita akan bincang jawapan berkenaan. Jangan meniru ya. Kamu semua sudah boleh mula menjawab. Baiklah, kamu sudah selesai menjawab ke? Sudah, cikgu. Saya pun sudah, cikgu. Baik, boleh beritahu cikgu berapa kamu salah dan betul? Saya salah 3, cikgu. Yang lain semua betul. Saya salah 7. Betul 10, cikgu. Baik, berkenaan. Untuk soalan 1, apakah jawapan untuk kotak 1 dan kotak 2, Lokman? Unit asas. Pembahagian sel. Baik, betul jawapan kamu, Lokman. Baiklah, untuk kotak 3, 4 dan 5, cikgu mahu Maisha menjawab. Sel tunggal. Kotak keempat 2 sel. Kotak kelima bentuk sel baharu. Baik, terima kasih Maisha dan Lokman. Maisha, kamu salah ya. Jawapan kamu ni ada tertukar. Sebetulnya jawapannya ialah sel ialah unit asas bagi benda hidup. Sel menjalani proses pembahagian sel untuk membentuk sel baharu dan ganti sel-sel yang rosak. Satu sel tunggal akan menjadi 2 sel berasingan dan seterusnya. Baiklah, kita pergi ke pilihan jawapan nombor 2. Sel menjalankan semua fungsi hidup seperti Maisha, sila jawab bahagian ini. Respirasi, pertumbuhan, pembiakan dan perkembangan. Pertumbuhan, pembiakan dan perkumuhan. Betul Maisha? Semua jawapan yang kamu nyatakan ni betul. Baiklah, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 3. Cikgu mahu Lokman menjawab semua soalan ini. Ada 5 kotak, jadi ada 5 jawapan yang perlu Lokman sebut.
Sila sebutkan jawapan, Lokman. Sel kanser. Kotak pertama sel kanser. Kotak kedua kawangan. Kotak ketiga sel normal. Kotak keempat kanser. Kotak kelima tumor. Baiklah. Jawapan yang kamu nyatakan ni hanya terdapat satu sahaja yang betul, Lokman, di kawalan. Yang sebetulnya ialah kanser terbentuk apabila sel normal membahagi secara berterusan tanpa kawalan menyebabkan sel kanser menjadi tumor. Di sini kita perlu letakkan tumor ya. Seterusnya merebak menjadi kanser. Nanti buat pembetulan semula. Baiklah, untuk soalan keempat, cikgu mahu Lokman juga yang menjawabnya. Lokman, sila jawab. Sel kotak pertama sel kanser. Kotak kedua kanser. Kotak ketiga tumor. Ya, Lokman, kamu masih tertukar ni. Yang sepatutnya jawapan yang betul ialah di sini kita perlu meletakkan tumor. Yang terakhir barulah kanser. Sel kanser, tumor dan kanser. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada refleksi. Untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan memutarkan roda pusingan sebanyak 4 kali. Cikgu mahu Lokman untuk membuat 2 pusingan, seterusnya Maisha akan membuat 2 pusingan pula. Okey, kita akan teruskan ya. Baik, kita akan mulakan sekarang ya. Ya, Lokman, kamu mendapat soalan bagaimana sel kanser boleh berlaku. Apakah jawapannya, Lokman? Sel normal membahagi tanpa kawangan menjadi sel kanser. Ya, betul, Lokman. Terus Seterusnya ke pusingan kedua. Pada tahun bilakah saintis menjumpai sel ini? Lokman, kamu tidak mengaktifkan suara tu? pada tahun 1956. Ya, jawapan kamu salah, Lokman. Sepatutnya pada tahun 1965. Baik, terima kasih, Lokman. Seterusnya kita ke pusingan untuk Maisha pula. Maisha, pastikan kamu mengaktifkan suara ya sebelum menjawab. Baiklah Maisha, sel penting kepada setiap benda hidup dan benda bukan hidup. Adakah pernyataan ini benar? Jika salah, berikan pernyataan yang betul. Sudah betul pernyataan ini. Ya, sepatutnya pernyataan ini adalah salah Maisha. Sel hanya penting kepada benda hidup sahaja seperti manusia, tumbuhan dan haiwan. Benda bukan hidup ia seperti pensel, rumah, batu bata dan helikopter. Ia tidak terlibat dengan sel. Baiklah, untuk pusingan kedua pula kita lihat apakah soalan Maisha. Senaraikan 4 fungsi yang dijalankan oleh sel kepada benda hidup, Maisha. Pembiakan, respirasi, pertumbuhan dan perkumuhan. Baiklah. Terima kasih Maisha. Jawapan kamu sudah betul. Kita ada 4 fungsi: pertumbuhan, pembiakan, respirasi dan
perkumuhan. Baiklah, seterusnya kita akan melihat bagi kesalahan yang kamu buat tadi, sila buat ulang kaji semula ya. Serta sebelum menamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin memesan kepada kamu untuk melihat buku teks halaman 48 dan 49 sebagai persediaan untuk kita kelas akan datang, iaitu penyediaan slide sel pipi dan sel bawang. Baiklah, sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.